Okey. So inilah dia momentum momentum ke belakang yang tinggi akan menghasilkan momentum ke depan yang tinggi juga. So apa-apa hal kita kena bagi momentum ke belakang tinggi. Kan macam roket nak bagi gas roket tu keluar dengan hal laju tinggi. Samalah macam sotong ni. Sotong ni mengeluarkan cahaya pada hal laju yang tinggi sebab dia nak hasilkan momentum yang tinggi. Jadi bila ke belakang momentum tinggi, so yang ke depan pun terhasillah momentum yang tinggi juga, yang sama nilai Kalau kat belakang ni 50 kg meter saat negatif 1. So yang depan pun momentum dia sama juga nilai 50 kg meter saat negatif 1. Beza dia ada arah dia berbeza Ni ke belakang, yang ni ke depan. So ini semua berkaitan dengan prinsip keabadian momentum. Jadi jawapannya apa Imanina? Jawapan dia A. Baca. Jumlah momentum sebelum dan selepas adalah diabadikan. Ya. So kalau soalan tanya apakah masuk prinsip keabadian momentum? Kamu boleh bagi ni. Momentum sebelum pelanggaran dan selepas pelanggaran adalah diabadikan. Okey. Okey. Habis dah? Habis dah nombor 10? Dah. Dah. Okey, nombor 11 apa Nombor 11. Arif cikgu. Oh, Arif. Okey, Arif. Arif ada ke dalam ni? Ke dah hilang? Ada dah. Oh, ada ya. Okey. So Arif, explain kat kawan. Ke kamu nak share screen ke apa ke? Kamu juga apa yang kamu Salah share. Arif nak share screen kamu ke kamu nak guna screen cikgu? Ini skrin saja. Oh, guna screen cikgu. Okey. Okey, baca soalan Arif. Explain kat kawan jawapannya apa nombor 11 tu. 11. Apakah sifat suatu jasad yang tidak berubah jika suatu daya dikenakan ke atasnya? Jawapan dia A. Jisim. Ya, betul. A, jisim. So jisim dia tak berubah. Contohnya kalau kamu ada plastisin 1 kg contohnya 1 kg. Yang berubah kalau kamu kemit-kemitkan plastisin ni yang berubah saiz, bentuk tapi jisim dia masih sama 1 kg okey. Oh, hal laju ni contohnya apa ni? Kalau kereta, contohnya bola asalnya bola dia ke kanan. Bila kamu tolak bola tu ke kiri, dia akan bergerak ke kiri lah. Hal laju dia pun akan berubah. Okay, so yang tak berubah A. Next. 12. Mengapakah bahagian hadapan dan belakang kereta direka supaya mudah remuk? Jawapannya A. Untuk memanjangkan masa impak semasa pelanggaran. Ya, betul. Okay, apa formula daya impuls? Arif. Ingat tak? F sama dengan apa? F dengan MV tolak MU. MV tolak MU per dengan T. Ya, per dengan T. So kalau nak kurangkan daya impuls, kamu kena buat apa dengan masa ni? Masa pelanggarannya mesti apa? Mesti ni hubungan apa ni? Satu atas satu bawah ni apa hubungannya ni Abid Fahan? Berkadar apa ni? Ada songsang. Ya, berkadar songsang. So kalau nak kurangkan daya impuls, kamu kena tinggikan masa kan? Kena panjangkan masa pelanggaran. So cara nak panjangkan masa pelanggaran, make sure bila buat kereta, dia punya bumper ni, pastikan bumper ni dibuat daripada bahan mudah remuk. So bila kamu langgar pokok kan, langgar batang pokok ni, so bila kereta tu berlanggar, ia akan remuk. So bila dia remuk, dia makan masa. So masa jadi panjang. Faham ke? Yang lain faham? So bila masa dia panjang, kuranglah daya impuls. Okay, next. Okay, Arif, nombor 13. Baca soalan. Diagram 4 menunjukkan jisim bagi bola sepak dalam 0,5 kg yang bergerak dengan laju 8 meter saat aktif 1.
Pemain meluru ke hadapan dan menendang bola dengan laju 16 meter satu pada arah bertentangan. Apakah impuls yang dialami oleh bola? Apa Jawapan dia formula nak kira impuls? Tadi daya impuls. Kalau daya impuls, formula dia F sama dengan mv tolak mu per t. Kalau impuls sahaja, MV tolak MU. ya mv tolak mu. Maksudnya F dengan T ni kamu gabungkan dia. So ft jadi sama dengan mv tolak mu. Okey, betul. Jadi formula masukkanlah nilai kan. Okey. Tak apa kamu boleh buat M, V tolak U. Okey, M dia apa Habib Farhan? M, jisim dia. 0.5. Okey, 0.5. Lepas tu V. 8 ke 16? Memula 16. ya betul, 16 V. Okey, so yang 8 ni adalah U. Okey, tapi kamu kena hati-hati sebab dia kata apa? Dia bola tu bergerak dengan hal laju 8 meter saat negatif 1. Okeylah dia tengah bergerak. So U lah hal laju awal. Kemudian tiba-tiba pemain meluru ke hadapan dan menendang bola dengan hal laju 16 meter saat negatif 1 pada arah bertentangan. Asalnya bola dia ke kanan. Tiba-tiba pemain datang, dia sepak bola tu ke kiri. Bila dia ke kiri, jadi hal laju akhir nak buat simbol apa Habib? Hal laju akhir 16 ni nak kena buat simbol apa? Nak tunjukkan dia dah berlawanan arah. Negatif. Ya betul, negatif kena buat simbol negatif. Jadi maksudnya hal laju akhir dia negatif 16 meter saat negatif 1. Okey, so masukkan nilai jadi hal laju akhir dia negatif 16 tolak dengan hal laju awal dia lah 8. Okey, kira dapat berapa? Ada kalkulator ke Habib? Kira. Ada. Berapa dapat? Negatif 12. Ya, betul. So bila kamu darab, dapatlah negatif 12. So unit dia apa? Kita ada force, daya. So daya unit dia adalah Newton, T, time. Unit dia apa? Time, masa. Unit dia adalah? Habib, unit apa Habib? Saat. Ya, saat. So jawapannya adalah inilah 12 Newton saat. Dia tak buat simbol negatif sebab negatifnya hanya apa? Hanya menunjukkan arah bertentangan sahaja hanya menunjukkan arah bertentangan. So kalau keluar kertas 2 soalan macam ni, kamu nak buat je negatif pun boleh. Cikgu rasa elok buat negatif lah. Nak tunjukkan arah bertentangan. Tapi kalau kertas 1 biasanya dia suka abaikan yang negatif tu. So kamu janganlah pelik sangat kalau tak ada arah negatif. Okay, next Arif, nombor 14. Objek berjisim 525 gram mempunyai berat 7.0 Newton di sebuah planet X. Apakah percutan graviti di planet tersebut? Pakai formula apa? Nak kira percutan graviti. Percutan A, kita ada 525 gram. Ni apa? Jisim. Apa simbol untuk jisim? kg. Okay, itu unit dia. Unit dia kg. Simbol untuk jisim. Mass. Jisim. Mass. M. Simbol dia apa? M. So kita ada M. Lepas tu ni 7 Newton. Newton ni daya. So daya, simbol untuk daya. Simbol daya. Bukan unit daya tau, simbol. Simbol daya apa? F. F. So kita ada F, kita ada M, kita ada A. So nampak sangatlah formula dia guna formula apa ni? F sama dengan apa? Sambung Habib. MV. F sama dengan M, mg. Mg yelah sebab dia kata percutan graviti mg. Mg pun boleh. Kamu nak buat F sama dengan ma pun boleh, sama je. So nak kira A, F bahagi M. So F dia berapa Habib? Masukkan. Ya, 7 Newton. Okay, bahagi dengan M, jisim. 525 gram. Nak kena buat apa?
Bagi 1000. Ya, kena bagi 1000 kan sebab nak tukar kepada kilogram. So 0.525 kilogram. Kena pakai unit standard international. Okay, kg. So 7 bahagi 0.525. Kira dapat apa Habib? Ada kalkulator? 13.33. Ya betul, 13.33. Okay, sebab tu jawapannya B bola. Okay, so kamu tahu kan pecotan. Pecotan mestilah unit dia meter saat negatif 2. Okay, dengan syarat unit dalam formula kamu kena masukkan unit SI juga. Barulah jawapan akhir boleh SI. Okay, kalau macam force ni daya. Okay lah Newton. Macam ni G-sim. Kena masukkan kilogram. Kalau kamu pakai G-sim yang gram ni, yang 525 gram ni, apa jadi? Kau pakai 525 gram. Kamu dah bagi dah 525 gram. Lepas tu kamu dapat jawapan. Lepas tu kamu anggaplah jawapan dia meter sangat negatif 2 sebab dia pecutan. Salah. Okay. Sebab itulah kalau nak jawapan akhir dia SI, unit SI. So masa masuk dalam formula pun kena pastikan unit SI juga. Macam G-sim, unit dia kg. Jangan pakai gram. Faham ke maksud cikgu? Faham? Faham. Faham. Ke kamu nak tahu kenapa jawapan dia meter saat negatif 2 ni padahal kat atas ni Newton? Nak tahu ke? Alah Newton kan daya kan? Daya kan MA, M kan unit dia kg. Pecutan kan meter saat negatif 2. So kat sini kg meter saat negatif 2, potong kg bawah, potong kg atas, dapatlah meter saat negatif 2. Okay, sama je. Okay, next Arif nombor 5, nombor 15. Ada masalah ke Arif ni? Dia lah. Susah kan? Dia macam susah Okay, tak apalah ni cikgu explain. Ke kamu dah try jawab? Dah tak dapat Buat tak dapat. Okey, kamu tengok dulu daya tarikan graviti antara satelit satu dengan apa ni? Dengan planet M. Okey, apa formula nak kira daya tarikan graviti? Lampiran depan ada kan? GMM. Ya, F sama dengan GM1 M2 per dengan R kuasa 2, betul tak? G apa G? Siapa ingat? Pemala graviti. Ya, pemala kegravitian semesta. Okay, kenapa kita ada M1 dengan M2? Sebab kita ada jisim 2 jasad Okay, jisim 2 jasad iaitu jisim planet M dengan jisim satelit S1 ni. Lepas tu R tu apa? Jarak antara dua pusat. So antara pusat planet M dengan pusat satelit S1. Nanti dah siap S1 punya satelit, nanti kamu buat pula satelit S2. Okay, kita buat dulu satelit S1. Okay, itu jarak antara apa ni? Daya tarikan graviti antara satelit S1 dengan planet M ni. So cara nak kira dia sama je. Jadilah M sama dengan GM1 M2 per R2. So kat sini G M1 ini cuba kata dia kelas apa kak? Mat Einstein. Kata 5 tu. 5. Hanafi kesayangan. 5 Hanafi kesayangan. 24 orang. 24 orang buat. Okay. So G M1 jisim planet M apa? Jisim planet M dia buat simbol apa? M besar. Ya, M besar kan. Dia kata planet dengan berjisim M besar. So masukkanlah jisim planet adalah M besar. Lepas tu jisim satelit S1 M kecil. ya, M kecil. So masukkan M kecil. Okey, lepas tu jarak antara pusat planet M dengan pusat apa ni satelit, jarak dia kata R lah. R. Jarak dia so R kuasa 2. Okeylah. So ni untuk satelit S1.
Okay, kita buat satelit S2 juga. Formula dia sama je. Tapi ada beza sikit. Okay. G, okay, M1. M1 tu jisim planet M. Jisim planet M lah. Nama dia apa? Nama dia bukan planet M. Nama dia planet je. So berjisim M berjisim M. So planet tu berjisim M, M besar. Lepas tu M2 tu jisim satelit yang kedua. Tengok berapa jisim satelit kedua? 4M. Ya, 4M. Okay. 4M. Lepas tu jarak. Jarak antara planet dengan satelit. Jarak dia berapa? Ni dia tunjuk kat sini. Jarak dia. Okay lah ni dengan orbit ni kan. Sama lah. So berapa jarak dia? 3R kan? Okay, 3R kuasa 2. Okay. So kamu buatlah GM. Okay. Sekejap kita darabkan. So dapatlah G darab M darab 4 darab M kecil. So dapatlah 4 GMM per dengan okay, 3R kuasa 3R darab 3R berapa? 9R kuasa 2. 9R kuasa 2. Okay, so nanti kita bandingkan dengan yang sebelah ni, yang satelit S1 tu, dia punya GMM per R kuasa 2. Okay, mana yang sama tu kita abaikan, mana yang sama? GM. GM dengan M kecil GM besar, M kecil per R kuasa 2. Okay, ni sama. Yang ini sama dengan yang ini Sama tak? Sama kan? Sama tak? Sama. Jadi dia punya nilai dia kat sini, nilai dia tinggal 4/9. Yang ni apa nilai dia kat sini? 1. Ni maksudnya 1 Kalau tak dinilai kat situ maksudnya ni 1 lah ni. 1. So dia adalah 1. So ni nisbah dia. Okay. Tapi dia nak nisbah yang tak ada bentuk pecahan. Macam mana nak buat? Tak nak buat bentuk pecahan. So 4/9 ni tak nak buat dia jadikan dia pecahan. So 4/9 kena darab dengan apa? 9. Ya, 9. So kalau kanan betul Kak, 9. So kalau kanan darab 9, kiri pun darab 9. Jadi ni boleh potong-potong tinggal 4. Yang ni 1 darab 9, 9. Okay, sebab itulah jawapan dia 9 nisbah 4. Boleh? Boleh ke? Boleh. Okay, boleh. Okay, next. Okay, Arif. Nombor 16. Baca. Arif ada ke? Dalam pernyataan berikut, yang manakah benar mengenai hukum gravitasi semesta Newton? Jawapan dia B. Dari tarikan di antara dua jasad berkaitan terus dengan hasil darab jisim kedua-dua jasad. Ya, macam mana nak tahu? Boleh tengok formula. Formula yang sama dari tarikan graviti kan. F sama dengan G M1 M2 per dengan R kuasa 2. So kamu tengoklah hubungan dia. Ni daya tarikan graviti dengan hasil darab jisim. Dua jasad ni. So hubungan dia apa? Berkadar terus. Okay. So betul lah kat sini. Daya tarikan antara dua jasad kan. Berkadar terus dengan hasil darab jisim kedua-dua jasad. So betul B. Yang ni, A ni kenapa salah Arif? Arif, kenapa salah A? Sepatutnya apa jawapannya? Daya tarikan di antara dua jasad berkadar apa sepatutnya? Kadar songsang. Ya, sepatutnya berkadar songsang berkadar songsang dengan kuasa 2 jarak pemisahan antara kedua-dua jasad. Yang ni apa yang salah C ni? Kenapa salah? Arif, kenapa salah? Sepatutnya apa? Kat mana salah dia? Daya tarikan di antara dua jasad berkadar songsang dengan kuasa apa? Kuasa 2. Kuasa 2 kan, tapi kat sini dia buat kuasa 3 sebab tu salah.
Okey, yang ni daya tarikan di antara dua jasad berkadar songsang dengan hasil darat jisim kedua-dua jasad. Ini salah lah, sepatutnya berkadar terus. Okey, sebab tu B, bola. Okey Arif, lagi mana lagi? Oh, Arif dapat soalan 17. Dah kira dah Arif? Tak apa lah. Tak dapat. Okey. Tak apalah. Dia ada kaitan dengan daya memusat. Tahu kan daya memusat tu apa? Daya yang menyebabkan objek tu dia berpusing secara bulatan ni kan. So bila dah bergerak secara bulatan ni mestilah ada pusat dia kat tengah ni. Okey, pusat dia kat tengah. So sebab itulah kita boleh kira daya memusat. Okey, macam nak kira daya memusat? Arif, apa formula nak kira daya memusat? MV kuasa 2 per R. Ya. F sama dengan MV kuasa 2 per R. Okey. Tengah announcement. Dekat Samin ni, semua orang ni dengan kontak rapat je, dengan positif je. Macam tak ada kelas dekat Samin ni. Puan ada tak? Okey tak? Ni. Kesihatan semua okey ke? Apa nama dia? Ni okey. So ni formula nak kira daya memusat. Okey. So jisim apa nak pakai ni Arif? Jisim penyumbat getah ke jisim pemberat berselak ni? Yang pusing mana? Yang pusing ni penyumbat getah kan? So kena pakai jisim penyumbat getah. Okey, berapa jisim penyumbat getah? Dia bagi tak? Jisim penyumbat getah. 20 gram. Ya. Kat mana kamu tengok? Kat mana kamu nampak? Oh ni. Kat bawah soalan. Ya, okey 20 gram. Tapi boleh ke pakai gram ni? Tak boleh kan? Kena tukar kg. Habis tukarkan kepada kg. 20 gram. Tukar kg berapa? 0.02. Ya, 0.02 kg. So 0.02 kg. Jadi lepas tu hal laju dia berpusing kan, penyumbat getah ni 0.02 kg. So dia berpusing dengan hal laju dia, dengan laju tetap dia 2. 2. So 2. Kuasa 2 per dengan jejari. Jejari dia 0.5. Okey, dapat berapa? Cuba kira dapat berapa? Dah, kira dah. Berapa dapat? .16. Ya betul, 0.16 unit dia Newton. Okey, daya kan? Unit dia Newton. Okey, soalan dia bukan nak daya memusat punya jawapan. Dia nak berapakah jisim pemberat berslot? Jisim pemberat berslot ni pemberat berslot kat tengah ni. Kat tengah kan, dekat ni lah, dia betul-betul berada di pusat. Di pusat. So, kamu dah tahu dah daya memusat dia 0.16 Newton. Okey, daya memusat dia. Maksudnya daya memusat lah yang menyebabkan penyumbat getah tu berpusing ikut bulatan ni kan. So daya memusat dia di tengah ni lah. Okey, so bila di tengah, daya memusat dia 0.16 Newton di tengah. So boleh kira tak jisim pusat ni? Boleh kan? Pakai formula F sama dengan F sama dengan apa? Ya, F sama dengan MA. So kamu boleh dapat jisim di pusat ini. Okey, jisim apa? Jisim ni lah pemberat berslot yang berada di pusat ini. Okey, so M sama M sama dengan F per A. So F adalah 0.16 Newton. A apa nak pakai apa ni? Kat sini tak bagi 0.81.
Dia bagi ni kan G kan, dia bagi pecutan graviti ni. Okey, so boleh lah. Okey, 9.81. Jadi 0.16 bahagi 9.81. Berapa? Kosong poin 0.01631. Ya, 0.01631. Tapi unit dia apa kat sini? Ni dah pakai unit SI kan? Dah pakai unit SI dah ni. Pecutan graviti pakai unit SI, daya pakai unit SI. So jawapan akhir pun mestilah unit SI. So apa unit SI dia? kg. kg. Tapi jawapan dalam ABCD dia tak nak kg, dia nak gram. Tukar kepada gram. Darat 1000. Berapa Arif? Darat 1000? 16.31. Ya, 16.31 gram. Okey, sebab tu jawapan dia B, bola. Okey Arif, ada lagi tak soalan Arif? Lagi sikit je. Okey Arif, apa jawapan ni? Yang manakah benar tentang satelit Geo-Pegun? Jawapannya C. 2, 3 dan 4. Ya, 2, 3 dan 4 Kat sini sebab nama pun Pegun. Bila Pegun, dia pegun je lah. Tapi kat sini dia kata apa? Ia berada di atas kedudukan geografi yang berubah-ubah. Mana pegun ni kan? Nampak sangat satu ni salah. Kalau dah satu confirm salah, potonglah satu. Ni part ni. Cancel. So yang tinggal C, 2, 3, 4. Okay. Bila dia pegun kat bumi, atas bumi tu, so dia akan putar pun sama juga macam bumi juga. Bumi putar 24 jam, dia pun putar 24 jam juga. Dia sama je kat adakah cikgu bagi tahu contohnya satelit Geo-Pegun ni dia berada di atas Samir. So kalau kita kan bumi berpusing, so kalau Samir berpusing, satelit tu pun berpusing juga. Tapi kamu tengok atas, bila kamu tengok atas, masih kamu nampak satelit tu kat atas. Atas Samir. Kamu di Samir tengok satelit pun atas Samir. So dia bergerak bersama-sama. Okay. Okay, next. Lagi? Arif, apa jawapan ni? Yang manakah benar tentang hukum Kepler kedua? C. Garis yang menyambungkan planet dengan matahari akan mencakupi luas yang sama dan selang masa yang sama apabila planet bergerak dalam orbitnya. Ya, betul C. Kamu pakai tips yang cikgu bagi tu ke? Macam mana kamu hafal? Hukum Kepler. Dia ada hukum Kepler pertama, ada yang kedua, ada yang ketiga. So maksudnya nak ingat, tengok perkataan Kepler. So E tu maksudnya apa? Apa? Ellipse. Okay, ellipse. Maksudnya dia nak cakap orbit planet yang mengelilingi matahari, bentuk dia bentuk ellipse. Okay, so matahari dia berada di salah satu fokus ni lah. Okay, tu. Dia nak cakap pasal tu. Okay, ni hukum Kepler pertama. Yang kedua, cikgu ajar hari tu macam mana nak tahu yang kedua tu? Kedua, nama pun kedua kan? Kedua. So, buat macam mana? Ya, K kan? K, cuma ni kita buat besar, ni kecil. Lepas tu kita buatlah dia punya orbit dia. Okay, nampak kan macam bentuk K. K. So kat tengah tu apa? Kat tengah tu matahari, ni matahari. Okay, so kat sini, ni dia punya ni. Maksudnya apa kat sini? Luas sama, masa pun sama juga. Okay, yang ni lah garis yang menyambungkan planet dengan matahari mencakupi luas yang sama dalam selang masa yang sama apabila planet bergerak dalam orbitnya. Maksudnya kalau planet, contoh cikgu buat planet mana nak buat plan apa. Okay, contohnya kita tengok planet ni, hijau ni bila dia bergerak ke sana, dia akan ambil masa dalam 5 minit contoh. Lepas tu bila dah sampai kat sini, planet tu nak bergerak ke sini pun dia akan ambil masa 5 minit. Itulah dia, masa yang sama. Faham? Sebab luas dia sama, so masa dia pun sama mencakupi luas yang sama, masa pun sama. Faham. Bezanya apa? Bila dia bergerak, okay, contoh dia bergerak yang kat bahagian sini bahagian hujung ni, dia tahu dia ni jauh kan, ni okay.
Sepatutnya jauh, cikgu buat ni dekat sekejap sekejap, cikgu buat ni okey. Ni cikgu besarkan lagi lah kot. Okey, so kalau kamu tengok planet ni yang hijau ni dia nak bergerak ni nak bergerak sini, dia tahu dia jauh ni tapi dia kena selesaikan dalam masa 5 minit. So dia punya hal laju dia tinggi ke rendah? Respon. Tinggi. Ya, hal laju dia tinggi sebab dia tahu dia kena gerak jauh. Tapi dia kena settlekan dalam masa 5 minit. So dia akan lajukan dia punya dia akan tinggikan hal laju dia. Tapi yang kat belah sini pula, yang belah sini ni dia tahu jarak dia dekat. Lepas tu dia nak settlekan dalam masa 5 minit, dia tahu jarak dia dekat. So hal laju dia akan buat apa? Dia punya laju dia akan jadi tinggi ke rendah? Respon. Dah. Ya, rendah. Okey. Okey. Itulah dia. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga. Ketiga dia cerita pasal apa yang ketiga Tempoh. Tempoh kan. Kamu tengok ni ni period. Period tu maksud dia tempoh lah, tempoh. So, tempoh dia apa? Tempoh kuasa 2 berkadar terus dengan berkadar terus dengan apa? Ya Allah, kenapa dia buat kedua kat sini silap. Ni hukum Kepler ketiga. Tengok ni, tengok P period. Period tu tempoh. Jadi tempoh kuasa 2 berkadar terus dengan jarak antara pusat kuasa berapa? Kuasa 3. ya, kuasa 3. Okey. Berkadar terus dengan jarak antara pusat kuasa 3 sebab ni ketiga kan. So ni dah dia punya dia. So bila buat formula kita ada 2 planet. So tempoh planet yang pertama tu okey per dengan ni jarak kuasa 3 tu yang planet yang pertama. Planet yang kedua yang ni pula. Ini per dengan jarak kuasa 3. Ni formula dia. Boleh? Boleh ke? Lagi sikit. Lagi sikit 12.5. Tak apalah, nanti kita sambung lah minggu depan. Okay. So kan bila jadi kan bila kamu tengok balik hubungan dia. So T1 kuasa 2 sama dengan T2 kuasa 2 per dengan 2 kuasa 3. Yang ni bawa ke sana kan. So 1 kuasa 3. Jadi kamu nampak kan hubungan dia apa ni? Hubungan dia apa ni? Hubungan dia adalah apa hubungan antara tempoh dengan jarak antara pusat ni? Hubungannya apa? Berkadar terus. Berkadar terus Berkadar terus. Sebab tu lah kita kena kena buat jarak antara pusat ni kat bawah dia kat bawah ni. Supaya bila bawa naik atas dia akan jadi hubungan macam ni lah, berkadar terus. Okey, dah Habis sampai soalan nombor berapa? 20 ke 19? 20. Okey, 20. Okey, last 20. Ciri-ciri berikut akan meningkatkan kepekaan termometer merkuri dalam kaca kecuali D. D. 1, 2, 3. Mana bola ke dongki? Dongki. Kecuali. Tapi ini betul lah kan? Dia kata berbuli kecil mengandungi sedikit merkuri. Yang ni okey lah ni, mengandungi merkuri. So dia boleh ukur suhu. Ini menambahkan kepekaan termometer. Yang tidak menambahkan kepekaan kepekaan termometer. Ni satu ni. Sepatutnya apa? Dinding kaca berbuli kenapa? Sepatutnya dinding kaca berbuli kena Nipis. ya, nipis. Barulah senang nak kesan suhu kan. Sepatutnya kena nipis ni. Okey. Lepas tu dia punya diameter tube kapilari Kecil. ya, lagi halus lagi bagus kecil. Sepatutnya kecil. Dia lagi halus lagi bagus. Kecil, okey, kecil, halus.
Lepas tu, so 1 dengan 3 tu salah. Yang 2 ni betul So siapa ada 2 kita potong. So yang tinggal 1, 3 dan 4. Ni dia kata kehadiran udara di bahagian atas turus merkuri. Perlu ke ada udara kat dalam turus termometer merkuri ni? Tak pernah dengar kan? Pernah dengar tak? Tak. Tak pernah dengar kan? So 4 tu salah. Sebab tu jawapannya B. Bola. Okey. Boleh. Boleh. Oh, dah ni dah. Lagi apa ni? Dah jawab minit ke? Tak sempat lah. Okey, bila korang boleh buat kelas? Minggu depan hari apa? Ada tak yang terlibat dengan periksa minggu depan? Respon. Minggu depan ada periksa ulangan ke? Ada. Ada periksa ulangan apa? Tapi tak kot. Tapi yang dekat fizik ni tak ada kot. Ada tapi dia tak ambil fizik lah. Oh, maksudnya kamu tak terlibat kan dengan periksa ulangan minggu depan. Kalau macam tu cikgu boleh lah. Kacau hari apa korang nak cikgu kacau? Bila-bila cikgu free. Oh, Ikut. bila-bila. Ikut Saza. Okey. Nak Isnin lah. Boleh Isnin. Kau apa Tengok jadual cikgu nanti. Cikgu bagi masa Okey, boleh. Baik. Boleh. Okey, itu saja. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih Cikgu. Okey, sama-sama. Cikgu. Okey.